Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ini saya ada bagi semalam soalan pasal progression janjang kan. Okey, contoh-contoh sini saya ambil pada soalan buku soalan-soalan SBP. Keluaran Sasbadi kan. Okey. Jadi nombor 5 start nombor 5 terus. Tengok. Nombor 5 kat sini kita tengok soalan dia diberi given that the first three term of progression are for log K is it? Clear log K L kan 12 log K L and 20 log K L. Ini dia tricks dia trick. Determine whether the progression is an arithmetic progression or geometric progression. Okay. Kalau kita nak determine geometrik ataupun arithmetic, kita hanya tentukan dia punya. Kalau kita tentukan dia punya D, pastikan D dia sama kan. Common difference. Kalau common difference dia sama, maksudnya dia adalah arithmetic progression kan. Okay. D minus 12 log KL minus 4 log KL. Sini kita akan dapat 8 log KL. Dia ini pun kita proofkan dia 20 log KL minus 12 log KL. Sini kita akan dapat sini 8 log KL. Okay, jadi so therefore arithmetic progression. Macam tu je. Kan? Tak payah kita buktikan. Kalau kita buktikan dia buat-buat macam ni tak sama. Tak sama terus kita jawab dia adalah geometrik. Kita tak payah tunjuk geometrik dah. Sebab apa? Dia ada dua je. Arithmetic. Kalau bukan arithmetic, geometrik. Dua benda je. Okay. Ini 2 mark tak banyak. B. Find the sum of the first n term. Find sum of the first n term. Okay. Kita tengok base tu A. Sini B. Jadi dia nak apa? Sn, sum of the first n term. Jadi Sn formula kita untuk arithmetic progression n over 2 2a plus n minus 1 d. Oh, kita substitute saja kat sini. N kita over 2 2a. A kita ini 4 log KL kemudian plus n minus 1 D kita adalah kita tadi D 8 log KL. Okay, expand saja kat sini n over 2 sini kita akan dapat 8 log KL plus dengan 8n log KL minus 8 log KL. Ini expand macam biasa je. Kita akan dapat ini habis. Tinggal yang ini dengan ini boleh potong 4. So answer will be 4n square log KL. Ini kita punya Sn. Dia algebra saja. Kan? Jadi nak tengok kamu faham tak how to use the formula and to sub into the formula. Boleh Helmi? Ini agak senang lah nombor 1 ni boleh Boleh cikgu. Okey, saya besarkan sekejap dia tak apa clear. Okay, tengok question number 2 dia set yang seterusnya Saya ambil set the different set of question. Question number 6. So, kita tengok.
Okay, number 6 here. Aiman Fruit Orchard produced 12,000 kilogram of jackfruit in the year of 2000. Saya ambil dulu Year 2000. 12,000 kilogram of jackfruit. In subsequent years, the production of the fruit declined by 6% from the previous year. Okay. Bila dia beritahu decline, maksudnya dia turun 6%. Yang ini biasanya kalau kamu nampak benda macam ni, biasanya dia adalah geometric progression. Dia percentage kan. Percentage adalah geometric progression. Okay. Yang mana? Ya, kelabu. Fokus balik. Yang mana kalau tengok asal dia adalah 100%. Kemudian dia turun, kita tolak. Tolak 6%. That means yang tinggal 94%. 94% is equal to 0.94. Yang ini yang kita panggil dalam geometric progression, dia punya R. Kalau dia naik, kamu plus. Kalau dia turun, kamu minus saja. Untuk ni percentage kan. Dia kadang-kadang dia bagi dalam bentuk dividend ataupun dalam bentuk interest. Pun dia sama ni. Dividend, interest semua benda yang sama. Kita boleh calculate. Okay. Macam kita ambil compounded interest semua boleh kira. Question dia A, dia tanya kat sini. Find the maximum total mass of jackfruit produced if the agriculture activity is continued for a long time until there is no more jackfruit that can be produced. Dan ini kita panggil dia sum to infinity. Formula dia A 1 minus R, sum to infinity. Okay, kita masukkan yang kita dapat. So S infinity is equal to A kita 12,000 divide by 1 minus 0.94. So kita ambil calculator, kamu akan dapat terus dia punya answer dia. So kita akan dapat itu 200,000. Okay, kilogram of jackfruit. Ini maksud dia campur semua dah. Dia campur setiap tahun dia akan berkurang sampailah habis. Okay. Cuma dia soalan ni simple je, mudah sebab bila kita tahu formula dia. Kamu nampak soalan macam ni, kena ingat dia melibatkan sum to infinity. Sum to infinity ni dia hanya akan berlaku untuk benda yang makin berkurang. Bertambah tak boleh. Makin banyak tak boleh. Dia semua ni hanya akan berlaku benda yang makin berkurang. Okey. Itu kita akan boleh kira. Contoh macam dia punya bouncing of ball dekat table ke, dia bounce makin kurang. Kita boleh calculate dia punya distance of bouncing ball tu, movement of the ball. Kita boleh kira. Ini semua pakai sum to infinity. Okay. Cuma kalau macam ni kita akan gunakan formula dia 2 sum of infinity. Why is 2? Because yang ni akan naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Kalau distance dia kira satu ni ada 2 distance. Okay. Ini contoh untuk bouncing ball. Ini kita kira jackfruit dulu. B. In what year the mass of jackfruit produced is less than 4,000 kg? Okay. In what year? Yang ini kita ambil TN. TN adalah what year? TN less than 4,000. Less than 4,000. Okay, masukkan saja formula kat sini. Formula untuk geometric progression iaitu TN equal to ARN minus 1. Masukkan. Cikgu. Ya. Saya nak tanya balik yang kenapa kena tolak 6% tu? Kena tolak 6% ini. 6% ni sebab soalan dia bagi tahu, dia kata kat situ the production of the fruit declined by 6%.
Decline maksudnya production dia menurun sebanyak 6%. Okay. From the previous year, maksudnya every year decline 6%. Every year. Okay. Okay. Yang ni kita boleh proof bila kita buat dia punya ni lah, dia buat dia punya apa progression. Kalau kamu buat progression dia 12,000, kamu decline 6%. Decline 6% tu maksudnya kamu darab dia dengan 0.94, dia akan turun lah sampai habis. Masuk sini A Okay. Rn minus 1 less than 4,000. Untuk term geometric progression term, kamu kena jaga-jaga apabila kita buat berkenaan dengan term ni, sebab kita nak cari n ni, kita nak cari power. Bila kita nak cari power, kita akan gunakan log. Bila kita guna log, yang kena jaga-jaga adalah dia punya base untuk log. Untuk indeks yang nak tukar kepada log tu. Kan? Ini saya tunjuk kan. Okey, A 12,000. R kita nampak 0.94 n minus 1 4,000. Okey. Mula-mula kita pindahkan yang ini dulu. A dia pindah ke sebelah 0.94 n minus 1 4,000 divided by 12 is equal to 1/3. Okey, sampai sini kalau kita nak cari power, kita the best way kita akan gunakan log. So, bila kita akan guna log, dia akan jadi macam ni. N minus 1 log 0.94 less than log 1/3. Jadi kita akan pindahkan yang ini ke sebelah. Bila kamu pindahkan ini sebelah, dia akan jadi divide. Dan the value of log 0.94 kita tak kira dulu, tapi kamu kena tahu bahawa value untuk log yang less than 1. Contoh macam ni. Log 0.94, value dia adalah negatif. Value dia negatif. Bila value negatif, kita pindahkan satu benda yang value negatif ke sebelah, dia akan effect inequalities. Okay, kita panggil dia divide by negative number. Divide by negative number, inequalities ni akan change dia punya direction. Jadi dia akan jadi n minus 1, ini akan change direction into greater than, so log 1/3 is divide by log 0.94. Kena ingat kan? Direction of inequality akan change apabila berlakunya division by negative numbers. Cuma yang ini kita tak perasan. Jadi kamu kena ingat value dia. Value log is less than 1 is negative. So, sampai kat sini kita dah boleh tekan calculator terus. So, n is greater than, answer yang ini plus 1. Tekan calculator saja. So kita akan dapat kat sini 17.8 plus 1 n greater than 18.8, so n is equal to 19. Okay, ada soalan ke? Dia ada jaga sikit je. Kau jaga dia kena ambil.
Boleh Mi? Boleh cikgu. Ya. Okey, kita masuk soalan yang seterusnya. Yang ini pun antara hot question juga. Okey, kita tengok kat sini. Encik Hakimi Encik Hakimi. Number 5. Tu. Tengok. Encik Hakimi has a heart problem and starting from 1st February, he decided to reduce his calories intake gradually. He record his average calorie intake every week by using an application in his smartphone. The application show the weekly average calorie intake of Encik Hakimi as shown in table 1. Okay, kamu boleh tengok dia punya tu, dia punya week 1, week 2, week 3, week 4. Okay, based on the health information, the approximation minimum calorie intake for the male adult is 2000 kilocalorie. Okay, oh dia punya soalan dahsyat juga ni kan. In which week Encik Hakimi will achieve the approximation minimum calorie intake for the first time? Okay, kita tengok. Kalau kamu tengok betul-betul, kan, bila kita buat dia punya progression kat sini, kita bentukkan dia punya progression dulu. 3800, 3550, sini. 3300, 3050, ini dia bagi. Okay, apa yang kamu kena fikir ya? First, kamu fikir kalau kamu tengok soalan ni, kamu kena agak. First topik ni progression. Kalau progression ada dua jenis, kan? Jadi ada progression arithmetic ataupun geometrik. Yang tu kita tentukan dulu sama ada dia geometrik ataupun dia arithmetic. Kalau kita tengok, kita boleh agak. Ni kita boleh nampak dia berkurang dia macam ni, sikit-sikit ni biasanya dia adalah arithmetic progression. Yang mana kita tengok, check ya, D dia. Jadi D dia is equal to kat sini 250 kan, 38 negatif 3550 minus 3800. So kita akan dapat negatif 250. Sama kat sini. Okey. Kejap. Kenapa dia punya ni lagi kan? Betul-betul. Saya salah kira. Okey, betul kan ni kan? Negatif, ini dia punya D lah. Kan? Yang mana A dia adalah ini. Okey, apa soalan tu nak? Dia tanya kat sini, in which week? In which week Encik Hakimi will achieve the approximation minimum calorie intake for the first time. Okey, jadi dia tengok itu, dia perkataan dia kat situ yang penting, dia kata perkataan dia ada approximation. Approximation tu maksudnya dia tak dapat tepat 2000, tak dapat tepat 2000. Okey. Jadi kita nak ambil kat sini, dia mesti bila dia akan berlaku kali pertama ya, kan, dia akan dapat kurang daripada 2000. Kan, kurang dari 2000. Contoh kat sini saya akan buat, so Tn ya less than 2000 for the first time. Bila? Okey, kita masukkan macam tadi lah, cuma kat sini adalah arithmetic. So A plus
n minus 1 d less than 2000. Okay, jadi kita dapat kat sini A kita 3800, N tak tahu, D kita negative 250 less than 2000. Kita akan pindah dulu. N minus 1 negative 250 less than 2000 minus 3800 is negative 1800. Kan? Nampak? Saya tak expand ni sebab N ni seorang-seorang je. Kita terus pergi divide terus je. Negative 250 kita akan dapat situ n minus 1 is less than, oh sorry, yang ini macam tadi ya, berlakunya apa, division by negative numbers. Jadi sini akan change dia punya direction. Pasan 7.2, so n is greater than 8.2. Okay, jadi n dia berapa? N equal to 9. Tengok. Kamera ni up to focus. Okay, boleh ni? B kan? Kita tengok B kat situ. Find Encik Hakimi total average calorie intake in the period of time. Okay. Dia nak total apa ni, average. Dia nak average kan. Jadi bila kita nak average, kita kena cari SN. SN divide by N. Average equal to SN divide by N. Itu kita punya average. Berapa total semua, bahagi dengan bilangan dia. Kan? Kalau dia minta SN saja, SN saja, ini average. Sebab tu dia, soalan dia kat sini, apa ni, 2 markah yang dia bagi kan. Di SN kamu ambil terus kat situ. SN adalah S9 kat situ, kita boleh ambil. So kat sini saya buat 9 divide by 2, 2A plus dengan N minus 1, 8. Dia punya D adalah negative 250. Okay, ini akan dapat SN. Kita akan, dia nak average, kita divide balik kemudian dengan 9. Okay, kita akan dapat dia punya apa ni, total average kan, total average. Oh sorry, saya salah ni. Sekejap Oh ini dia bukan minta average Sorry. Ni silap. Yang kerja dah betul. Tapi dia sebab dia punya data tu memang dah average. Data tu memang dah average. Calorie intake per week memang dah average. Jadi dia nak total average, maksud total data tu je. Total berapa semua saja. So SN saja yang dia nak. Tak payah bahagi. Sorry. Dia dapat 9/2 terus kan. 23800 plus, masuk je terus kan. 8 negative 250. Tak payah bahagi dengan N balik sebab dia memang dah average. Dia dah average, dia siap dah. Yang setiap dia punya number tu adalah average. Jadi dia nak total, kamu totalkan saja. Dan ambil kalkulator kira. Sebab tu markah saya tengok kenapa markah dia sikit. 2 je markah dia. Baca balik soalan baru saya faham.
Okey, saya akan dapat sini sama dengan 2500 255,200. Okey, ini total average kalori yang dia hilang. Okey. Ini contoh. Jadi ini untuk soalan nombor 5. Di pagi-pagi ni bila dia mengantuk ni, dia lain buat. Okey. Kena baca soalan betul-betul sikit. Kita tengok soalan seterusnya. Okay. Okey. Next sekali kita tengok soalan ni, nombor dia tak apa nampak, tak apa. Tengok je. Di soalan ni dia kata apa? The first three term of geometric progression. So geometric progression kat sini. Are also the first 9 and 11 term respectively of an arithmetic progression. Wow. Yang ni dahsyat First three term. So yang ni T1, T2, T3. Kan? Dia sama dengan untuk arithmetic progression pula sama dengan dia kata sini apa? First 9 and 11 term. So T1, T9 and 11. Ni sama macam tu. Okey. Seterusnya soalan dia minta, given that all the term of geometric progression are different, find the common ratio. When all that term of the geometric progression are different, and find the common ratio. Okey, kat sini dia kalau kamu tengok A sama. A dia sama. So A untuk GP, A untuk ni sama. Jadi saya keluarkan yang ni, T2 untuk GP is equal to T9 untuk arithmetic AP. Masukkan formula T2 untuk GP adalah AR. Yang ini T9 adalah A plus 9 minus 1 maksudnya 8D. Satu kita punya equation. Satu lagi dia bagi T3 equal to T11. T3 untuk GP is equal to T11 untuk AP. Kita masukkan saja formula kat sini. T3 adalah AR square. Dia 3 minus 1. Okay, equal to T11 adalah A plus 10 minus 1, 11 minus 1, 10D. Kat sini kita akan buat simultaneous equation untuk dapatkan dia punya answer. Sebab A dengan A dia sama. Sebab tak ada masalah. T1 dengan T1 sama. A sama. Kalau A different tu susah sikit. Okay. Jadi kita ada dua unknown, kita ada two equation, kita boleh buat simultaneous equation kan. Cuma kat sini kalau kamu tengok simultaneous equation jenis apa yang kita boleh buat. Kita pakai substitution boleh juga kan. Okay. Kalau kita pakai substitution kita akan ambilkan satu benda pindah ke satu lagi. Okay. Jadi kita tengok kalau saya cuba buat sekejap ada 3 lah. Ya.
Ini saya kena, bila dia 3 ni saya kena buat, saya kena pindahkan A dengan A ni kumpul ni. Sekejap, AR minus A sama dengan 8D. Yang ni AR square minus A equal to 10D. Yang ni kita keluarkan A. 8D kat situ. Dan kat sini kita keluarkan A juga. Kita dapat R square minus 1. 10D. Okay. Kat sini saya akan ambil ini number 1. Oh, ni susah sikit ni. Number 2, saya akan ambil 2 divide dengan 1. Kan? Kita divide. Ni bawa ke sebelah. Equal to 8D. Kalau kamu tengok ni antara topik yang susah jugalah. Saya divide, yang ni mati ni habis. Nampak? Kita divide, yang tinggal adalah apa? Ni bahagi ni, yang ni boleh factorize menjadi R plus 1 R minus 1 equal to 10 divide by R minus 1 equal to 8. Jadi yang lagi sekali, ini dengan ni mati. So yang tinggal adalah R plus 1 equal to 10 divided by 8. So 5 over 4. So R equal to 5 over 4 minus 1. Kita akan dapat jawapan dia negatif. Not negatif. 1 over 4. Panjang ni. Sebab dia bila dia melibatkan geometrik, kita boleh gunakan simultaneous equation jenis bahagi. Tapi dia ada combine dengan apa aritmetik sekali. Jadi saya kena pindahkan ni supaya kita boleh factorizekan, tak ada tambah dengan tolak antaranya, kecuali ini kurungan ni maksudnya kita tak kira. Jadi tak ada tambah tolak. Bila tak ada tambah tolak, kita boleh gunakan bahagi. Okey? Boleh faham tak ni? Ni. Ni kita panggil tu teknik nak selesaikan. Ini problem kat sini. Cuba kamu tengok dulu. Kat mana ada masalah ke? Okey, cikgu. Boleh faham kan? Cuma kena ingatlah ni, sebab benda ni memang jarang berlaku lah kan? Okey. Untuk question B kan, if the sum to infinity of the geometric progression is 8. Jadi senanglah, sum into infinity adalah yang paling best sekali dalam progression. Kalau jumpa soalan ni antara yang easy lah. Kan dia kata equal to 8. Find the first term. Jadi kita akan dapat cari tu dekat sini. 8 is equal to A, kita tak tahu tapi kita ada R. 1 minus 1 over 4. 8 A over 3 over 4. Kita pergi naik atas, kita akan dapat 6 kan sini. A is equal to 6. Okay. Kemudian dia minta apa? Common difference of the arithmetic progression. Kan? Common difference. Tadi kita tak buat habis kat sini sebab kita dah soalan dia tanya ratio je. Jadi kita dah dapat A, kita boleh pergi balik, ambil balik equation kita yang atas ni untuk dapatkan common difference.
Sebab boleh pilih yang ni lah paling senang ni. Jadi saya akan pilih balik yang atas tu, iaitu saya ambil yang ni, A R minus 1 equal to 8B. So A saya kat sini adalah 6, R dia tadi adalah 1/4 minus 1 dan 8D, kita akan dapat D. Dan calculator kita kira sekejap. Okey, saya dapat kat sini D is equal to negative 9/16. Cuba kamu check tu. Apa kamu dapat? Tekan kalkulator. Saya akan tekan kalkulator salah ni. Betul. Okey. Boleh ni? Dapat Boleh cikgu. Okey. Kita tengok soalan satu lagi, nombor 14. Nombor 14. Sini tengok. Dia nombor dia lebih kurang macam tu ya, kedudukan dia. Soalan ni a geometric progression has the first term log 332. Okay, equal to A, the first term. Kemudian common ratio dia log 3y. Equal to R kat sini. Number 1. Find the range of value of y for which the geometric progression has a sum to infinity. A range of value of y which the geometric progression has the sum to infinity. Kat sini kita tengok. Bila kita buat formula sum to infinity, formula dia A1 minus R. Jadi kalau kita tengok, bila kita dapat satu benda dalam bentuk fraction, dia ada syarat tertentu yang boleh yang penting, iaitu yang bawah ni dia tak boleh kosong. Bawah ni dia tak boleh kosong. Itu saja. Kalau dia kosong aja habis. Dia tak ada kosong. Okey. Jadi kat sini maksudnya R kita satu. Lepas tu yang kedua, ni bawah tak ada kosong dia tak boleh sama dengan 0 yang pertama. Yang kedua, untuk sum to infinity, biasanya kita akan buat yang R kita ni mesti less than 1. Okay, R kita ni mesti less than 1. Itu yang tadi saya beritahu. R dia mesti less than 1. Dia tak boleh besar. Kalau besar dia jadi tak ada infinity lah. Dia makin besar cerita dia terus. Jadi untuk sum infinity, syarat kedua dia R mesti less than 1. Less than 1. Jadi dia ada dua syarat. Dia less than 1, dia tak boleh equal to 1. Bila dia equal to 1, dia akan jadi 0. Tak boleh. Dia mesti less than 1 saja. Jadi dia kata kat sini, find the real value of y which the geometric progression has a sum to infinity. Bila dia has? Bila yang ini R dia less than 1. Tapi tak boleh sama dengan 1. Dia tak, jangan tak equal. Sebab bila dia equal, dia akan jadi 0. Tak boleh.
Less boleh lagi. Okay. Jadi kita just masukkan kat situ syarat dia. Terus jadi kat situ log 3y less than 1. Kan? Bila dia less than 1, kita tukarkan. Kita jadilah kita y index, log ni tukar sebelah jadi index. Index dia akan jadi 3 power by 1. So answer kita, y kita mesti less than 3. Okay. Ini dia punya syarat untuk sum to infinity. Sekejap ya, saya rasa saya ada ini betul tapi dia ada geometrik. Oh, correct. Okey. Sekejap, sebab saya baru ingat dia sebab yang ini geometry progression tau. Bila geometry progression, R kita ni kalau nak dapat sum infinity, dia ni betul less than 1. Tapi dia ada negatif pun sama. Maksudnya dia mesti in between ni. Dia tak boleh macam ni je. Dia mesti in between. In between maksudnya sini mesti 1, sini mesti negatif 1. Sebab dia tak boleh numbers tu. Negatif ni hanya dalam geometry progression, negatif tu dia tak ada effect. Negatif untuk R, ratio kita, kalau dia negatif, dia hanya menunjukkan sifat progression tu negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Kalau dia positif, dia R dia. Tapi dia kita tengok. Sebab tu saya rasa dia kena buat macam ni. Maksudnya dia kalau geometri dia tak boleh benda tu nombor tu jadi makin besar, tak boleh. Nombor tu macam mana pun nombor tu mesti jadi makin kecil tanpa mengira negatif atau positif. Yang ini tak lengkap lah saya buat. Saya kena buat negatif 1 juga. Negatif 1 kena buat juga. Jadi negatif 1, kalau negatif 1 kat sini log 3y kat sini mesti greater than negatif 1. So kita dapat kat situ y is greater than 3 power by negative 1 akan dapat y greater than 1/3. So jawapan kita range dia adalah R mesti in between 3 and bukan R, sorry, y. Ni R. So y mesti in between 3 and 1/3. Jadi saya nak cerita kamu ni, bila infinity ni, nombor dia mesti makin kecil. Dia tak boleh nombor dia makin besar. Nombor dia makin kecil. Nombor tu nak jadi makin kecil, nombor tu kena ratio dia mesti less than 1.
tanpa kira negatif positif. Kan? Okey. Boleh faham kami? Dia Ami? Cik, dia kena lagi besar daripada negatif 1 sebab apa? Dia sebab macam ni kalau pun tengok ni dia punya sifat untuk geometry progression tau. Geometry progression, contohlah saya ambil kat kamu contoh kamu kena ingat sum to infinity ni, formula ni kita boleh guna untuk dia punya nombor tu dia mesti makin kecil. Dia tak ada nombor tu makin besar, nombor tu mesti makin kecil. Daripada besar nombor tu makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kan? Jadi dalam geometrik ni saya silap tadi sebab dia negatif ni, negatif tak ada efek tau untuk geometri. Contoh kalau kita ambil CP2. Beza dia CP2 kita ambil start dengan 8. 8 sini 4, sini 2, sini akan jadi 1, ini 1/2, ini 1/4. Nampak? Ini kita panggil dia geometric progression. Nombor tu makin kecil. Kalau nombor dia makin kecil, yang ini kita boleh kira dia punya apa? S infinity. Okey, tapi kalau yang ini ratio dia sama dengan apa? Ratio dia adalah 1/2. Okey. Cuba cuba tengok apa jadi bila kita tukar ratio dia jadi negatif. Ratio negatif ni dia langsung take effect number ni. Dia langsung take effect number ni. Maksudnya yang effect apa? Yang effect hanyalah kalau ni positif, ini akan jadi negatif, betul positif, betul negatif, betul positif, betul negatif. Itu je effect dia kalau kita pakai R dia negatif. Okey. Jadi yang penting dalam kita panggil dia masa kita nak buat sum to infinity ni, yang penting ni syarat dia adalah nombor tu, R tu, dia punya nombor ni mesti makin kecil. Jadi bila nombor makin kecil, yang syarat dia adalah yang ini. Maksudnya bukan negatif atau positif. Nombor tu sendiri. Sebab tu bila kita buat nombor macam tu, maksudnya range dia kena duduk, R tu mesti in between 1 dengan negatif 1. Sebab kalau dia dah lagi kecil pada negatif 1, dia dah jadi negatif 1 something. Negatif 1 something is more than 1 number dia. Boleh ni? Boleh, Cik. Dia kena ingat yang ni saya pun lupa beritahu kamu sebab kalau geometri negatif tak ada efek. Negatif dia hanya menyebabkan nombor tu jadi selang-seli negatif tu je. Okey. Tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tu senang sikit. Dia bagi value kat situ. Find the value of y such that sum to infinity equal to 2. Ini senang. S infinity kita equal to 2. Jadi kita masukkan saja. A kita kat situ log 332. A kita. Kemudian divide by 1 minus. Okay, R kita adalah log 3y equal to dia bagi apa situ? 2. Jadi kita ni pindah naik atas ya. Log 332 equal to, yang ni saya dah harap dia terus 2 minus 2 log 3y. Jadi yang ini ada unknown, saya akan pindahkan ke sebelah sini. Okey, kita kumpulkan dia punya log dia. Dia akan jadi kat sini log 332 plus dengan log 3y. 2 ni saya naikkan ke atas. Dia akan jadi square equal to 2.
Okay. Ini log 3 kita dah boleh combine dia akan jadi log 3 tambah akan tukar jadi darab. So 32y squared equal to 2. Tak muat. Okay. Jadi nak habiskan ni, kita terus buat 32y squared equal to log pergi sebelah akan jadi index. So 3 square. Lepas tu, kan? Ini kita akan dapat jawapan kat situ. Y squared equal to 9/32. Jadi y equal to square root 9/32. Okay, dapatkan jawapan kita. Oh, angin tiup. Boleh nak kejap eh. Tak boleh simplify lah. Ni jadi macam ni eh. Sekejap, saya tengok dia punya, saya rasa macam betul ni. Sekejap ni ya. Saya cek buat soalan dia.
Oh, betul ni. Saya dapat jawapan pelik. Tapi betul. Jawapan kita betul. Kan? Cuma macam inilah. Kalau kamu tengok macam ni, jawapan dia macam ni, ataupun kamu nak kecilkan lagi pun boleh. Kalau kamu tukar kepada perpuluhan pun dibenarkan juga. Kan? Jadi dua jawapan lagi, maksudnya ni sama. Kalau kamu tukarkan jadi cert pun boleh, dia akan jadi y equal to ni cert 9 over cert. Tapi tak payah tukar lah. Dalam exam tak tukar, biar je. Okay, situ kat situ. Jadi kat sini cert 9 change into yang ini cert yang ini 16 times 2. Jadi kita akan jadi 3 over 4 cert 2. Cuma dalam exam kamu jawab macam ni pun dah okey. Okay, kamu tukar kepada perpuluhan pun dikira juga sebab dia kira same value. Tapi kamu kena ambil, contoh saya ambil y sama dengan 0.5303 lah. Kena ambil 4 significant figures. Lepas tu dia beritahu kat situ nilai akhir dia. Kadang-kadang ada pelajar tukarkan kepada perpuluhan dalam bentuk cert. Boleh juga sebab dia kita anggap dia nilai yang sama, value yang sama. Tapi jalan kerja dia macam ni lah. Sama sebab bila kita masukkan dalam formula ni akan berlaku penyelesaian dengan menggunakan log. Boleh Ilmi? Yang log ni faham tak? Macam mana dapat? Boleh cikgu. Okey. Betul lah. Jadi macam saya jugalah kalau dalam exam tiba-tiba jawapan pelik ni kita kadang-kadang ragu-ragu kan. Tapi sekarang ni boleh tengok jawapan. Exam tak boleh tengok jawapan lah. Yang tu kadang-kadang agak keliru sikit lah. Kita kena yakin juga lah. Okey. Kita tengok number 14B pula. B kat situ. Series maksudnya dia kita ambil series maksudnya dia punya hasil tambah satu janjang geometri kan. The series A3, A6 and so on is geometric progression. Determine the term in the middle of the series. Determine the term in the middle of the series. Ini 4 mark lah dia bagi. Jadi dia bagi kat situ A3 plus A6 plus kemudian dia ada komma dia bagi plus tiba-tiba A39. 39. Okey, apa yang soalan tu buat? Dia tanya kamu determine the term in the middle of the series. Maksudnya kita kena cari ni tengah-tengah ni siapakah dia? Ada apa orang lagi kat situ? Okey, jadi kalau kita tengok kat situ, bila dia kata geometrik, maksudnya A kita kat situ adalah apa? A3, kemudian Sekejap, kenapa dia bagi ada 6 lah, patutnya dia tak ada bagi 6 tu. Something wrong dengan soalan ni. Sekejap. Okey, saya faham. Maksudnya kat sini A3 di middle. Ini maksudnya yang ini yang first, yang ini yang last. Okey, abaikan 6 ni. Dia abaikan 6 ni. 6 ni untuk tentukan bahawa dia bagi yang ini untuk R saja. Dapatkan R saja. Okey, dia nak siapa tengah-tengah. Siapa tengah-tengah? Kita tak tahu siapa. Jadi apa kita buat? Kita anggapkan yang A3 ni yang first dengan yang last saja. A39. So yang kita nak cari adalah seorang yang duduk tengah-tengah. Tengah-tengah series tu tak kisah. Ada banyak series pun kita nak yang tengah-tengah. Middle. Itu dia panggil middle of the series. Okay. Ini kadang-kadang ni. Kemudian apa kita buat? Kita kena carilah siapa yang duduk tengah menggunakan konsep geometri. Okay, dalam geometric progression sebenarnya
Kalau nak cari tengah ni, kita boleh gunakan sistem R saja. R. Maksudnya kita anggap ni dengan ni R, ni dengan ni pun R juga. Anggapan. Kan? Dia bukan R sebenar, tapi anggapan. Jadi kita boleh ambil kat sini equal to X over A3 is equal to ni A39 over to X. Jadi kita pindahkan, dia akan jadi X squared. Sini akan jadi A42. Nampak kan? Jadi X is equal to A42. Ni pergi sebelah jadi root divide by 2. So answer X equal to A power by 21. Cuma soalan tu lah keliru sikit. Soalan ni saya tak perasan ayat dia tanya apa. Sebenarnya dia tanya middle. 2-3 kali kat saya baca tadi. Dia nak apa? Determine the term in the middle of the series. Series ni maksudnya banyak. Salah. Contoh saya bagi kat sini. Kalau kita buat 2, 4, 6, 8, 10, 12 kat situ dengan 14. Okey. Dia bagi kat sini, dia bagi kat situ 2 dengan 4 dengan 14 je. Dia tanya kat situ siapa tengah-tengah. Siapa tengah-tengah. Kalau kita senarai dapatlah kan. Tapi kalau kita pakai formula ni, kita boleh buat dengan cara ambil 2, letak X, letak 14. Kan? Kemudian sebab dia geometri, kita akan buat X over 2 equal to 14 over X. Dan kita cross, kita akan dapat kat situ X squared equal to 20, apa tu? X squared equal to 28. Okay, apa? Apa saya buat 2, 4, 6, 8, 10 Ini aritmetik. Patutlah nak bagi contoh masalah. Sekejap ni. Tukar. 2, 4, 8. 2 darab 2 darab 2. 8, 16 darab 2. 32. Okey. Contoh-contoh. Kan? Nak bagi contoh, saya buat aritmetik. Nak buat contoh geometri memang tak dapat lah. Kan? Okay, ini contoh kan. Kita ambil sikit je lah. Dengan ni, maksudnya kita nak cari orang tengah. Kita dah tahu jawapan dia 8. Cuma kalau dia tak bagi tahu. Kita nak siapa yang duduk in the middle, kita buat 2, X and 32. Jadi kita akan buat X over 2 equal to 32 over X. Ini akan dapat X squared. Ini akan dapat 64. So X equal to 8. Dia akan dapat balik tengah. Maksudnya dia tak kisahlah orang banyak pun. Okay. Asalkan kita akan dapat orang di tengah tu bila dengan menganggap bahawa yang first and last tu, lepas tu letak je seorang kat tengah. Cukup. Okey Mi? Boleh? Boleh cikgu. Okey. Dia kadang itulah nak faham soalan tanya apa tu kadang-kadang jam juga ni. Kita tengok soalan yang ni. Abaikan nombor 2. Saya yang ni set ni masa saya ambil gambar tu dia sekali tu satu page. Kita abaikan nombor 2 tu. Tengok. Question number 1. Ini saya set 3 kot kan. Ani makes her monthly debt payment by paying 200 for the first month. Then for every subsequent month, she pay 40 more than every previous month. Wow. Okay. Jadi kita maksudnya kat situ, kita buat dia punya soalan macam ni lebih mudah kalau kita buat dia punya progression dia. First month dia bayar 200. Kemudian every subsequent month dia bayar lebih 40 daripada yang sebelumnya. Maksudnya yang ini dia akan bayar
ini akan bayar 280. Jadi kita akan dapat satu progression. Kan? Yang mana yang ini kalau kamu tengok dia adalah arithmetic progression dengan A equal to 200 and D equal to 40. Okay, soalan dia. Calculate the number of months she take to pay her debt worth of 35,720. Jadi dia nak bayar semua hutang tu, dia maksudnya dia mesti SN kita mesti more than or equal. More than or equal 35,720. Jadi kita nak cari bila kali pertama dia lebih. Kan? Lebih kali pertama. Jadi SN kita masukkan formula kita N over 2 2A plus N minus 1D more than or equal 35,720. Dapatkan itu. Jadi ini saya masukkan A dia N over 2 200 and plus N minus 1 D kita adalah 40 kat situ. Okey. Kat sini. Okay, untuk memudahkan kira kita kecilkan ni nampak. 2 ni saya kecilkan dengan dua-dua orang. Dia kena bahagi dua-dua belah. Sebab dia ada plus kat tengah ni, kita kena bahagi dua-dua belah kan. Jadi kat sini potong 2, potong ni tinggal 20. Potong 2 ni. Tinggal 200n plus yang ini 20 n dengan n, maksudnya n squared minus 20n. Okay, jadi dia akan jadi kuadratik. Ya, dia akan jadi kuadratik. So 20n squared, yang ini akan jadi plus 180n minus 35720 greater or equal 0. Ambil calculator, kita factorize. Twenty, 180 negative 35720. Okay, kita akan dapat n equal to negative 47 and n equal to 38. Tapi sebab dia inequalities kat sini, okay, kamu kena buat graph. Graph dia graph senyum. Okay, potong. Sini negatif 47. Ini dia punya 38. So, kita punya shade adalah greater than 0 so atas ni. Jadi negatif kita tak ambil lah. N negatif kita tak ambil. Yang kita ambil adalah N kita is greater than or equal 38. Greater than or equal 38. Jadi bila ada equal, kita akan ambil equal lah. Jadi answer kita N equal to 38 month. Okay. Boleh ni? Boleh cikgu. Okey. Ini lebih kurang cerita dia. Lepas tu 5 mark ni. Dia buat ni je 5 mark Okey. How much she should pay for the most last month? Bulan yang terakhir maksudnya. Untuk B TN lah, TN. TN kita adalah TN kita T38. Kita kena tunjukkan T38. T38 adalah A 200 plus dengan N minus 1 37 D kita 40. Kita tengok bulan terakhir berapa dia bayar.
Dia bayar last kali dia bayar 1,680. Macam tu. Tu adalah bayaran terakhir dia. Okey. Kalau kita nak check answer, kita boleh check lah. Kita boleh check tengok SN kita. Kita gantikan N kita ni dengan apa? 38. Kita dapat tak? 35720. Boleh check balik. Okey. Itu antara soalan. Progression yang ni 7 mark yang agak mudah juga lah. Agak mudah sebab dia markah banyak. Mungkin saya rasa sebab dia melibatkan inequalities kat sini. Inequalities ni topik lain. Ini topik apa ni, quadratic function. Dia duduk dalam quadratic function. Okay. Tengok next question. Number 11 kat situ. Kamu exam itu macam mana? Susah ke ni? Oh ni. Boleh jugalah. Boleh. Saya ada dapat itu MRSM tapi yang Kelantan punya. Mungkin beza kot. Dia centralized ke tak centralized? Tak centralized kan? Exam? Rasanya tak pastilah. Nombor 11 Okay. A vacuum has been used to suck dirt on the floor. The first extraction draw a volume of 36 centimeter cubic of liquid. And the volume of subsequent extraction follow a geometric progression. Geometric progression. The third extraction draw a volume of dia bagi A T1 sebab dia ada third, saya tulis T1 lah. Jadi kemudian dia bagi seorang lagi 20.25. Ini T3. Okay, third extraction draw a volume of 20.25 liquid. Yang maksud ini makin besar, dia makin lama makin kecil. Makin kecil maksudnya confirm dia akan ada infinity lah. Kan? Okay, kita tengok di situ. Saya teka tiba-tiba tak ada infinity kan. Determine the common ratio of the geometric progression. Common ratio kat sini kita boleh, sebab kita ada A, kita boleh break yang T3 punya formula, T3 punya formula kan. Jadi T3 Tn equal to ARN minus 1, therefore T3 is equal to AR2. Jadi kita masukkan terus AR2 equal to 20.25. Jadi A kita 36. So R square equal to 20.25. So R square equal to 20.25 divided by 36. Jadi kita akan dapat R dan kita tekan calculator je, square root saja. .75 kat sini. Okay. Ini easy lah, boleh lah. Kemudian dia kata calculate the volume of liquid extracted in the 10 extraction. 10 extraction. Okay, B kat situ. Extraction that means T10. Okay, T10 A R N minus 1 9. Ini pun dah mudah. 0.75 9. Ada calculator saja ini. So saya akan dapat 2.703 kat sini. Okay, ini mudah kan? Okay, C. C, if the total volume of the dirt is 140, find the number of section needed to clean the floor. Dia kena semua sekali. That means dia kena SN dia is must be more than or equal 140. Kalau tidak dia tak boleh sedut semua. Dia tak ada infinity kan. Saya teka infinity tak ada. Jadi SN, formula SN is equal to A 1 minus Rn 1 minus R. Okay. Ini untuk formula untuk SN geometric progression. Kita just masukkan saja kat sini. A kita adalah 36.
So 1 minus R kita 0.75 N over 1 minus 0.75 greater than 140. Lagi sekali kat sini markah dia lebih, nampak? Lebih sebab apa? Dia ada penggunaan apa nak cari ni, biasanya kita akan guna log. Jadi kita darab ni dulu. Saya akan darab terus 1 minus 0.75 N ni. Dia akan terus ni darab ni bahagi 36 terus. 140 multiply by 1 minus 0.75 kemudian divide by 36. So saya dapat kasih 35 over 36. 35 over 36 kan. Okey, kat sini baru saya buat pindahkan satu ke sebelah. Negatif 0.75 power by n. 35 over 36 minus 1. So kita akan dapat negatif 1 over 36. Jadi kat sini macam tadi kan. Okay. Cuma tengok betul-betul. Mula-mula saya akan pindahkan negatif dulu. Bila saya pindahkan negatif, dia akan menjadi 0.75 and less than or equal 1 over 36. Nampak? Bila saya pindahkan negatif ke sebelah, maksudnya negatif bahagi negatif akan habis. Tapi kita buat divide by negatif 1. Bila divide by negatif, dia punya direction dia akan change its direction. Kemudian, bila kita buat log pula, dia change lagi sekali. Kenapa? Kita pindahkan log less than 1. Dia akan jadi log 1 over 36 divide by log 0.75. Divide by log bukan dapat n is greater than or equal 12.46. So n kita equal to 13. Boleh faham ni? Okay. Boleh cikgu. Boleh Tengok. Tengok soalan dia. Bawah ni. Okay, number 1. Question dia kat sini kita tengok kan. The first term of an arithmetic progression first. Okay, A equal to 3. The sum of 8 term is 136. S8 equal to 136. Okay. And the sum of the first n term, Sn pula. Sn equal to 820. Determine the common difference, the number of term, and the last term of the arithmetic progression. Okay. Jadi dia minta kat sini apa? Determine the common difference. Jadi nak kena cari first kali D. Kemudian dia minta the number of term. The number of term maksudnya N berapa. Lepas tu dia kata last term of jadi Tn berapa. Ini benda ni. Tiga benda yang kita kena cari. Dia bagi tiga benda. Dia minta tiga benda.
Jadi kita boleh buat equation kat sini kan. Okay, first kali S8. S8 saya pecahkan jadi kat situ Sn n over 2 2a plus n minus 1d. So kita start kat sini. 8 over 2 2a n minus 1 d kita tak tahu kat situ equal to 136. Okay, jadi saya boleh potong. Dua ni tak boleh potong sebab potong sini, sini tak boleh. Jadi jangan potong. Jadi kita akan pindah sebelah. 8 divide by 2, 4 bawa sebelah. Tinggal 6 plus n minus 1d. Jadi kita akan dapat 34. 34, kita boleh kumpulkan n minus 1d is equal to 34 minus 6, so 28. Ini equation yang pertama, kita pecah. Okay, kemudian dia kata Sn equal to 820. And Sn ni kita boleh pecahkan kat sini. Sekali Sn n over 2. Yang ini kenapa pula n saya tak tahu. Aduh. Buat lawak pula kan. N dia 8. 8, sorry. Jadi tak habis. 7d equal to 28. Dapat dah d dia. Tak pasal 4. D equal to 4. Okay, yang ini yang n tak tahu. N over 2 2a plus n minus 1 d equal to 820. Okay, n kat sini tak tahu. 2a kita tahu. N kita tak tahu. D kita tahu. Okay, jadi saya boleh potong tak dua ni? Boleh potong, nampak? 2 dengan 4 boleh potong. Jadi saya potong. Yang tinggal adalah n 3 plus 2n minus 2. Jadikan kuadratik, dia akan jadi 2n squared 1 plus n minus 820. Boleh selesaikan kuadratik kita. 2, 1 and negative 120. Jadi kita ambil yang positif saja. So n kita equal to 20. Jadi kita dapat kat situ. Kita dah dapat apa? Kita dah dapat D, dah dapat N. Yang belum dapat apa? Tn. Dia kita buat Tn. So Tn, T20. T20 equal to A plus 20 minus 1 D. Saya akan dapat 79. Okey. Jadi senang kan ni? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, next question. Okey, kita tengok. Yang ni susah sikit. Number 14. Dia nombor dia kalau ikut buku ni, nombor dia untuk progression kat situ lah dia duduk. Nombor 14, 11, 14. Lebih kurang. Jadi A kat sini. If the n term of the arithmetic progression is 2n minus 5. N term. Arithmetic progression. Tn equal to 2n minus 5. Find the sum of the first 20 term. Oi, bagi ni je. Sum of the first 20 term. So dia minta S20.
Okay, jadi senang cerita dia sebenarnya. Bila kita nak cari S20, kalau kita ada A dengan D, senang cerita kan. Jadi kita boleh dapat apa? Kita boleh pakai formula yang kedua sebenarnya. Formula kedua. Formula yang kedua kita boleh gunakan adalah Sn equal to N over 2 A plus L. Kita pakai formula ni. Yang ini adalah first term. Last term. Untuk soalan ni maksudnya first term apa? T1, yang ini T20. Jadi T1 kita adalah 2 kali 1 tolak 5. Dapat negatif 3. T20 pula adalah 2 kali 20 tolak 5. Dapat 35. Dia mudah lah. Jadi kita masukkan saja kat situ. Soalan tanya S20. So S20 is equal to 20 over 2. A kita negatif 3 plus dengan 35. Kita dah buat semua. Jadi kita akan dapat 10, 32, 320. Itu A. Markah dia 3 je. Ini kita boleh. Sebab apa? Dia bagi TN. Itu yang senang ni. Okay. Untuk B pula. Tengok apa B. A factory X has successfully produced motorcycle each month and its number increased constantly for the following month. In the year 2020, the number of motorcycles produced in May exceed the number of motorcycles produced in February by 120. Wow. Jadi kat situ dia beritahu kat situ. Sekejap, baca. Baca sekali lagi. Dia punya cerita dia punya monthly dia. May exceed the number of motorcycles produced in February by 120. The number of motorcycles produced in October exceed 3,500. Find the possible range of the number of motorcycles produced in 2019. Okay, saya rasa dia ikut month lah. Dia ikut month situ. Monthly maksudnya kalau kita ambil kat situ, saya ambil January. Tapi dia nak kat situ tu dah, dia nak December 2019. Adakah perlu mula dengan December? December. Saya akan ambil January ya. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, year 2020 ya. Lepas tu dia kata kat situ May exceed the number motorcycle produced in February by 20. May maksudnya kita anggap sebagai T5. February adalah ni T5, T2.
Kalau jadi maksud T5 minus T2 equal to 120. Ni yang saya faham lah. Cuba kamu tengok kalau kamu lain bagi tahu saya. The number of motorcycle produced in October exceed 3,500. So kita boleh anggap sebagai kat sini T10 dia exceed, sebenarnya dia dah jadi melebihi 3,500. Soalan dia tanya, find the possible range of number motorcycle produced in December. Yang ni December kat sini ni, sebelum tu. Saya tengok kurang apa macam mana. Kita nak pakai yang mana? Kamu rasa macam kita nak pakai A. Adakah A di Disember tu? Confused juga ni. Tahun dia. Baca bahasa Melayu sekejap. Cikgu, Ya? yang ni AP ke GP? AP kan? Yang ini saya rasa increase constantly. Increase constantly that mean AP AP. Markah dia 5. Sekejap Saya tengok soalan dia semula. Ikut buku dia. Cikgu, kalau 120 tu bagi 3 boleh ke? 120 tu bagi 3. Constant? Constant. Tapi dia constantly ni dalam dalam arithmetic. Dia maksudnya perubahan dia mesti ada, dia tak ada sama banyak. Dia macam apa? Macam arithmetic dia mesti tambah ni berapa dia naik makin meningkat. Macam tu. Saya rasa dia buat direct lah ni. Cuma saya sekarang ni saya tak faham tu Disember tu. Kenapa dia pakai
kamu Disember 2019 ke dia salah tak ni? Saya rasa dia salah tahun tu. Dia salah tahun. Dia salah tahun ni, Mi. Dia salah tahun ni. Soalan ni tau. Dia tak boleh sebab apa? Kamu tengok ayat dia kan? Saya nak beritahu kamu macam mana. Tengok ayat saya beritahu. Tengok baca ayat dia. Saya baca bahasa Melayu lah. Sebuah kilang X telah berjaya menghasilkan motosikal pada setiap bulan dan bilangannya bertambah secara mala bagi bulan-bulan berikutnya. Pada tahun 2020, ayat dia, pada tahun 2020, bilangan motosikal yang dihasilkan pada bulan Mei melebihi motosikal dihasilkan pada bulan Februari 2020. Yang tu betul kita buat. Sebab dia maksudnya kat situ T5 minus dengan T2 is equal to 120. Ini betul. Betul. Kemudian pada bulan Oktober tahun yang sama, penghasilan motosikal telah melebihi. Okey. Jadi kat sini dia bagi tahu T10 dia dah exceed 3000 ni. Lepas tu soalan dia, yang ni yang saya nak ubah soalan ni. Saya rasa soalan ni salah type ni. Sepatutnya soalan dia, find the possible range of number of motorcycle produced in December 2020. Dia tak boleh cerita tiba-tiba jadi 2019. Dia tak boleh jadi sebab dia tengah cerita, semuanya cerita pasal tahun 2020. Ni baru okey. Jadi soalan dia, bila dia tanya macam ni, jadi apa kita nak buat? Find the possible range untuk T12 kat sini. Ni T12 kan? Jadi kita kena dapatkan T12 punya ni berada di antara mana? Kat mana? Okey. Berapa range dia? Maksudnya dia nak range dia. Macam tu lebih kurang. Jadi saya ayat dia ni lah. Tapi tak boleh juga kan? Pergi tukar ni. Sekejap, ayat dia. Ubah pun tak boleh ni. Cik ID ni. Tak boleh. Soalan ni betul. Mungkin kenapa ayat? Cikgu. Ya. Yang Disember tu dia dikira sebagai T1 dia ke macam mana? Tu saya rasa Disember tu T1 lah. T1 lah. Sebab dia pakai mungkin range kot. Find produce in December. Kalau kita, saya rasa macam tu lah ni. Mungkin tu ni salah lah. Kalau macam tu, kalau kita ambil Disember
Ya, jadi kita mula dengan bulan 12 Disember 2019. Jadi kat sini Januari 2020. Jadi kat sini dia akan jadi A kat sini lah. A kat sini ini akan jadi T2, kemudian T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, kita masukkan. Ini bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Ini akan jadi November. Okey. Jadi dia nak dia bagi kat sini kalau ikut macam ni yang kita target, yang dia bagi adalah ni lah. Bulan Mei dengan ni. Jadi saya keluarkan. Jadi bukan T5 minus T2, dia T6 minus T2. Okey, yang ni dapat. Yang ni kita boleh kira sebenarnya. Kalau kita anggapkan sebagai ini A, kita boleh kira. Sebab T6 formula kita Tn equal to A plus N minus 1D. Jadi kat situ, sini kita akan dapat kalau T6 adalah A plus 5D. Jadi T3. T3 equal to A plus 2D. Jadi kita boleh masukkan sini A plus 5D minus dengan A plus 2D 120. Betul lah yang Helmi cakap tadi mula-mula tu. Kan? 3D equal to 120. Jadi D dia equal to divide by 3. Betul ni. Sorry, saya minta maaf. Jadi D dia betul. Jadi yang kita nak cari bila dia suruh cari range untuk December 2019, maksud dia yang nak cari adalah range untuk A. Range untuk A, that mean kita kena tengok satu lagi maklumat dia bagi. Oktober kat sini adalah 11. So T11 is greater than 3000. Okay, kita tengok. Bila saya letak kat situ, sini, jadi kat sini maksudnya A kita T11, A plus 10D. 10D kita kat situ adalah 40 greater than 3500. Okay, jadi kat sini saya akan dapat A greater than ni 400. 3000. Boleh ni? Jadi kita terus dapat jawapan kita kat sini. A kita adalah ni lah. Jadi kita dapat range of A kita. Range of A kita maksudnya A kita mesti greater than 3100. Tapi soalan tu bila buat macam ni rasa macam simple sangat. 5 markah. Mungkin 5 markah tu sebab nak faham soalan tu kot. Boleh faham ni? Ni. Boleh cikgu. Sebab mula-mula ni confuse. Saya confuse ni lah. Terima kasih kamu bagi tahu saya. Mungkin kita jadikan ni. A dia adalah 2000, bulan 12 2019 sebagai A. Betul. Okay. Okay Mi. Jadi lebih kurang macam tu untuk progression. Next saya dah bagi ada soalan pasal integration. Tapi nanti kejap lagi saya akan bagi kamu sebab minggu depan saya bercuti. Kalau kita sambung minggu ketiga cuti sekolah. Ya. Tapi nanti saya akan bagi kamu ni lah, bagi kamu ada beberapa soalan pasal progression. Kamu boleh cuba buat lah dengan yang integration tu, boleh cuba buat dulu tak apa. Kalau kamu nak tanya, kamu WhatsApp saya je. Boleh Ami? Baik cikgu. Okay. Jadi kita jumpa lagi selepas minggu ketiga, pada minggu ketiga lah lepas Christmas tu. Nanti kamu hari yang sama lah, tak masalah. Kita pakai hari sama ke? Sama hari sama macam mana?
Boleh cikgu. Nanti kau beritahu lah kalau ada perubahan beritahu saya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ami. Patutlah dia pandang juga. Awak sini apa? Terima kasih cikgu. Sama. Baik.